Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan apa khabar semua. Dalam video ringkas ini insyaAllah saya nak bincangkan tentang satu istilah dalam technical analysis, apa yang disebut sebagai bearish dan juga bullish divergence. Okay, bullish dan bearish divergence. Okay, biasanya bila kita menggunakan technical indicator seperti RSI ataupun MACD, stokastik. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelum-sebelum ni, indikator ni dia ada dua jenis, iaitu leading dan juga lagging. Jadi macam RSI, stokastik, MACD ada komponen leading, dan antara komponen leading dalam indikator ni adalah apa yang disebut sebagai bearish divergence ataupun bullish divergence. Okey, untuk apa ni contoh pada kali ini saya nak tunjukkan kepada anda sekalian satu prediction ataupun satu anggaran yang saya buat pada awal Januari. So ini adalah profile saya di tradingview.com. So kalau anda belum follow saya punya TradingView ni, seeloknya anda follow lah, sebabnya saya banyak saya banyak berkongsi idea-idea trading dalam tradingview.com. So kalau anda yang follow saya, okey, tekan je follow. Nak tekan kat mana cari je saya dekat TradingView ni. Lepas tu klik saja follow. Okey, ni ikuti ni. Okey, so anda klik follow. So bila saya publish any ideas dekat TradingView, okey, dia akan keluar dekat notification kita sini lah. Okey, anda klik saja notification ataupun dekat aliran idea ni, dia akan keluar aliran idea orang yang kita follow. So kita klik idea ni, okey, dia akan keluar idea-idea yang sorry. So kalau kita follow, okey, sekejap. Okay, so kalau kita follow seseorang dekat TradingView ni, dia akan keluar dekat sini lah. Okay, aliran idea ni. Okay, dan juga notifikasi kita akan keluar juga dah. Okay, so jangan lupa follow saya dekat TradingView. Almost every day saya akan publish idea. Antara idea yang saya publish hari ini adalah semalam. Itu berkenaan dengan DHM. Ni contoh sajalah. Okay, so saya tengok di sini ada breakout all time high ataupun 52 weeks high breakout. Kemudian saya buat terus dia punya trading plan, reward yang mungkin kita boleh dapat daripada counter JHM ini, dan juga risikonya berapa. Ini bukan buy call, tetapi untuk sama-sama kita kaji lah. Okay, so siapa-siapa yang belum follow saya dekat TradingView, boleh follow lah. Okay, baik, kita nak pergi kepada topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan divergence, bullish dan juga bearish divergence. Kalau anda perasan, okey, saya punya idea ni, kalau kita scroll down, okey, ni sector plantation ni. Yang ni saya bukan analisa chart ni. Yang ni saya publish pada 27 Disember. Lama dah hujung tahun lepas, 27 Disember tahun 2020. Ini saya nak sebut berkenaan dengan leading dengan laggard ataupun leading dengan lagging, leading dengan lagging punya indicators. Jadi yang ni saya guna indikator RSI. Okey, kalau saya tengok waktu hujung tahun 2020, saya nampak cantik sector plantation ini. Okey, saya tengok dekat sini, Bursa Malaysia Plantation Index telah membuat kenaikan. Waktu ni dia membuat kenaikan, trend semasa adalah bullish. Okey, berpotensi menuju ke 8,830 mata. So dia berpotensi, kalau based on chart pattern, saya predict pada waktu itu dia boleh pergi ke sampai ke atas ni lah, 8,800 lebih. Okey, berdasarkan chart pattern ini, cup and handle. Cuma okey, sedang membuat pattern ascending channel. Yang ni dia buat ascending ni, dia buat kenaikan, channel menaik.
Cuma saya kata walau bagaimanapun oscillator indicator RSI dekat bawah ni, okey, pada waktu tu saya kata menunjukkan bearish divergence. So hati-hati. So saya kata walaupun dia semakin naik tetapi RSI menunjukkan bearish divergence. Apa maksud bearish divergence ni? Maksudnya harga naik tetapi dia punya indikator RSI dia menurun. Dia punya puncak-puncak ni menurun. So saya punya prediction, saya kata hati-hati. Kerana apa? Kerana kemungkinan harga akan follow RSI ni. Okey, kemungkinan dia akan patah dan dia turun. Disebabkan leading indicator dekat bawah ni menunjukkan momentum yang lemah. Walaupun dia naik tapi momentum dia tak kuat. Jadi RSI ni adalah salah satu indikator leading yang boleh kita gunakan sebagai orang kata petunjuk awal untuk kita ramal ke mana arah tuju sektor ataupun sesuatu saham itu. Okey. Jika sektor plantation meneruskan kenaikan, apakah counter yang menjadi tumpuan? Waktu tu saya bagi tahulah, tengok counter yang ni, tetapi hati-hati kerana dari segi indeks plantation pada waktu itu dia menunjukkan bearish divergence. So yang ni saya tengok pada hujung tahun 2020. Okey, pada waktu itu nampak cantik. Okey, harga makin menaik dan banyak counter-counter macam FGV dan sebagainya waktu itu sedang membuat kenaikan demi kenaikan. Cuma waktu itu bila saya tengok dari segi indeks plantation tak berapa cantik. Okey, sebab dia mempunyai indikator RSI telah menunjukkan seolah-olah macam bearish divergence. Okey, so kita tengok apa yang berlaku. Mungkin saya nak tunjuk chart yang sebenar. Okey, tak apa. Tradingview.com ni bagus ni bila kita buat analisa, kita share. Okey, yang ni pada bila ni? Saya publish pada 24 Disember ataupun 27 Disember. Okey, so kita boleh tahu dengan cara kita klik ni, muatkan bar baru ni. Okey, tengok apa yang berlaku pada sekarang ini. Apa yang berlaku? Okey, nampak tak? Dia masuk, dia masih lagi berada dalam ni. Okey, selepas beberapa minggu saya analisa indeks ini. Okey, sorry saya tak ni lah. Okey. So bila saya tekan tadi button play dekat sini tadi, so dia akan tunjuklah price action sehingga ke sekarang ini. So waktu saya publish dekat sini, so sekarang ni apa yang berlaku betul. So bearish divergence dekat bawah ni memang betul. Okey, walaupun dia membuat kenaikan tetapi dia memberi signal yang kenaikan itu adalah semakin lemah kerana RSI dekat bawah ini dah bagi indikasi bahawa harga mungkin nak turn, nak reverse. So apa yang berlaku memang reverse lah. Okey, cuma sekarang ini dia berada di level support. Ni level support. Okey, so kemungkinan dia akan sentuh dia akan menguji level ni lah. So kemungkinan dia akan melantun. So itu mungkin perkara yang menarik lah untuk kita tengok. So dia turun, so dia akan sentuh ataupun dia akan menguji level support ini. Okey. So kalau kita pergi ke sektor plantation, sorry, saya kena scroll up and then pergi ke idea, pergi ke carta. Okey, lepas tu pergi ke index and then plantation. Yang ni anda tak akan nampak dekat anda punya trading view lah. So ini saya punya watchlist. Baik, yang ini ini adalah carta dia. So macam mana cara untuk kita buat analisa seperti bagaimana saya buat menggunakan RSI. So saya delete dulu. Okey. Yang ni sektor plantation. Sektor plantation ni pada hujung tahun lepas memang cantik.
dia membuat kenaikan dia buat basically dia buat pattern, dia breakout dekat sini. Okay, so kita boleh tunjuk RSI, buka relative strength index. Okay, perhatikan dekat situ, and then dia membuat mangkuk. Okay, dia cuba breakout dekat situ, dia tak berjaya. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Sebenarnya dia buat macam channel lah dekat sini tapi kita juga boleh buat macam handle dekat sini. Okay, so saya punya prediction sebenarnya kita punya anggakan kita adalah kita ambil yang mangkuk yang besar ni. Okay, and then kita tarik naik ke atas. Alright, kalau technical analysis, so kita predict sampai ke 8,000 lebih, 8,830 macam tu. Okay, tetapi pada waktu itu saya perasan dia membuat kenaikan. Okay, nampak tak dia buat kenaikan ni? Okay, yang ni dia buat kenaikan dekat atas ni. Dari segi price action dia memang uptrend. Okay, tetapi dekat bawah ni dia punya RSI dia semakin turun. Maksud apa? Maksudnya dia punya momentum dia makin melemah. Walaupun harga makin tinggi, tetapi dia punya momentum dia semakin lemah. So saya dah bagi tahu kemungkinan kena hati-hati, kemungkinan harga mungkin nak reverse. So memang betul lah apa yang berlaku. Alright, harga memang follow RSI. Okay, so dia start dia sentuh line atas tu pada 14 Januari. Lepas tu dia turun dan terus turun So sebagaimana saya sebut tadi, kemungkinan dia akan menguji level support inilah. Okay, resistance turn support ni, resistance turn to support punya line ni. So kemungkinan dia akan melantun balik, ataupun kalau dia pecah line ini, so sektor plantation dah jadi agak tak menarik lah. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Ini adalah sektor ataupun apa yang saya tunjukkan ini adalah dari segi indeks. Apa beza chart indeks dengan chart spesifik counter ataupun syarikat? Kalau kita baca buku-buku, sebenarnya sebelum kita analisa chart, sebolehnya kita tahu dulu dari sektor tersebut. Okey, katakanlah kita ni minat sangat counter-counter berkenaan dengan plantation kan, counter FGV dan sebagainya. Contohlah jadi sebelum kita go specific to the counter, kalau boleh kita tengok, kita step back, kita undur sekejap, kita tengok dari segi sektor plantation. Okey, sektor berkenaan dengan counter tu, adakah sektor dia menarik? Adakah in place sekarang ni, ataupun sektor itu adalah sektor yang tak menarik? Walaupun dari segi carta specifically kepada syarikat tu nampak cantik, tetapi kalau kita analisa chart, dia punya index dia tak berapa cantik. So better kita tak perlu terlibat lah. Okay, macam sekarang ni kan sektor teknologi tengah hot sekarang ni kan, sektor teknologi. Healthcare pun dah tak menarik. Okay, kebanyakan sektor tak menarik sekarang ni, dan yang paling menarik sekarang adalah teknologi. So fokus kepada counter teknologi. Okay, so kalau kita tengok sektor plantation dari segi spesifik carta untuk spesifik syarikat mungkin cantik, tetapi dari segi sektor dia tak berapa, dari segi sektor ataupun dari segi indeks sektor tersebut tak menarik. So sebolehnya kita, nasihat saya lah, sebolehnya untuk kita hindarkan syarikat-syarikat bawah sektor-sektor yang tak menarik itulah. Cuma kita boleh masuk dalam watch list, tetapi kita perlu tunggu peluang lah. Macam ni kan, kalau dia buat reversal dekat line ini, so kita tunggu peluang lah. So carilah counter plantation. Kalau dia buat contohnya dekat index ni, dia buat bullish engulfing for example,
So indikasi untuk dia reverse. Okey, so mungkin kita boleh masuk balik. Jadi tapi buat masa sekarang ni tak perlulah kita fokus sangat dekat counter ni, dekat sektor ini. So itulah saya punya mungkin sedikit tips lah kepada anda sekalian. Tajuk berkenaan dengan bullish and bearish divergence ni sebenarnya mudah saja. Tetapi kalau anda perlukan video yang khusus untuk kita bincang tentang bagaimana cara untuk kita lukis bullish and bearish divergence ni, mungkin kita akan buat video yang khusus lah. Kalau anda perasan, saya buat line ini bukan line di bawah, bukan trend line, okay? Tetapi dia adalah line untuk kita tengok dia punya divergence, okay? So kalau dia semakin menaik, kita kena letak ke atas. Kalau dia makin menurun, kita kena letak ke bawah. Yang tu mungkin kita akan bincangkan dalam video-video seterusnya lah, insyaAllah. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya rasa saya harap perkongsian ini memberi satu manfaat kepada anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan button like. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi.